kepayahan yang diterima oleh seorang ibu. Payah tak payah? Payah. Dia telah menanggung kehamilan 9 bulan. Melahirkan anak pula, nak mati ke diri, mati anak. Terpaksa kena bergadai nyawa, kata orang. Menyusu anak pula, Allahu Akbar, susu anak dia. Dan bangun malam ketika menguruskan anak-anak. Anak sedar tengah malam nak susu, bangun juga dia. Tak ada susu anak, bagi susu lembu. Kena bangun juga buat susu kan. Anak kencing malam, bangun mak dia. Gerak ayah jangan harap nak bangun. Ay, aku nak kerja esok ni, awak lah. Nak kata apa? Layak tak layak mak dia kali? Layak. Ayah-ayah ni janganlah berdengki dengan mak. Kalau merasa nak jadi, nak suruh 3 kali juga, mu pula jaga anak tu. Menyusukan anak, salih kain lampai anak, kena 3 hari bengok ayah dia. Allah lama mak dia klik kapur 3 hari, lama. Ya bini dia tak tanya ayah suami dia gimana, berapa lah ada rumah tak salih ikut pempah anak. Ini hak ayah. Allahu Akbar. Kalau kita ingat, kita kena banyaklah dengar cerita, belajar hadis-hadis macam ni. Tengok barulah kita terkenang jasa mak ayah kita. Subhanallah, subhanallah. Besar tak besar? Besar. Dan sehingga Nabi kita kata, perempuan yang mati bersalin, mati ada anak dalam perut bersalin, syahid, orang ni mati syahid. Di antara tanda-tanda husnul khatimah, orang perempuan yang mati bersalin, mati beranak. Besar tak besar darjat dia? Besar. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah melihat seorang laki-laki yang menggendong ibunya ketika bertelawah di sekeliling Kaabah. Ibnu Umar tengok orang ni gendong mak dia, galah belakang mak dia. Zaman kita hari ni bukan galah tolak dengan kereta, lain. Galah lain, tolak lain. Tolak relax ya. Pasal bila-bila berjalan ya tolak tak. Dan orang itu pun tanya, ya Syekh Ibnu Umar, apakah anda melihat cara aku membalas ke ibu ku ni? Mu tengok dah aku tawah galah mak aku ni. Nak pergi berjalan Arafah Mina galah belakang ni. Apakah aku telah membalas jasa dia? Sedap tak sedap soalan? Apa Ibnu Umar kata? Ibnu Umar kata, engkau tidak dapat membalasnya sekalipun dari sedikitnya ketika ibumu mengandung. Tak boleh nak balas. Tetapi walaupun tak terbalas, engkau ni termasuk dalam kategori orang yang buat baik kepada mak. Buat baiklah galah tu. Hari ni tak payah galah, bawa atas kereta, buat baik. Tak payah bawa kereta, bagi duit mak suruh pergi haji, pun buat baik kan. Bagi duit suruh mak duduk pondok, buat baik, tak apa. Terbalas-balas tak boleh. Dan Allah akan memberikan ganjaran kepadamu yang sedikit itu menjadi banyak. Alhamdulillah. Buatlah khidmat kepada orang tua kita. Ini cerita Ibnu Umar. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah kata apa? Arba'atu nafarin, 4 golongan ni orang yang manusia yang benar-benar tidak akan masuk syurga dan tidak akan dapat merasai kenikmatannya. Orang yang membiasakan diri minum minuman keras. Orang ni 1. 4 golongan ni tak boleh masuk syurga. Orang yang makan harta riba, wal-iyazubillah. Sebut harta riba agak, Allahu Akbar. Takut tak takut kita? Takut. Hari ni banyak sungguh permainan riba berselindung di sebalik nama Islam. Berat ni. Ni pula pasal jenis main insurans pula ni. Insurans nyawa, mata, telinga, habis insurans belakang. Allahu Akbar. Orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang kejam. Orang yang derhaka kepada orang tuanya kecuali kalau mereka itu bertaubat. Jadi kalau orang tak taubat, tak boleh lah. Jadi 4 golongan ni jelas. Cuma hadis ni riwayat oleh Al-Hakim dengan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Kata ulama hadis ini dhaifun jiddan. Dengan riwayat yang ada ni dhaif. Tapi kalau kita ambil satu-satu dengan riwayat yang lain yang sahih, memang sahih. Cuma riwayat stop macam ni. Hadis yang berikutnya, dia kata hadis apa ni? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah tapak kaki ibu. Hadis ini tengok ni. Dalam kurungan dia kata hadisun hasan. Hadis ini
Hadis riwayat macam ni, riwayat al-jannatu tahta aqdamil ummahat, tanda kat tepi itu. Hadis ini telah dinukil oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Jami'us Saghir. Dia kata apa? Diriwayat oleh Al-Qudai dalam Musnad Asy-Syihab daripada Anas dengan sanad yang dhaif. Ada tak ada hadis sahih syurga di bawah tapak kaki ibu ni? Ada. Dengar baik-baik ataupun tulis. Dia kata Al-Imam An-Nasa'i telah meriwayatkan hadis daripada Muawiyah bin Jahimah. Muawiyah ni datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah mari jumpa Nabi, dia tanya, "Ya Rasulullah, saya ni nak pergi berperang bersama dengan Rasulullah. Saya mari nak minta pandangan Nabi, saya nak pergi perang sekali dengan Nabi." Apa Nabi kata? Daftar nama? Tak, Nabi interview dulu. Hal laka min ummin? Mu ada mak? Qala na'am. Ya, mak saya ada. Qala falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Nabi kata, kalau mu ada mak, baliklah jaga makmu, berjihadlah betul-betul jaga makmu, fa innal jannata tahta rijlaiha, syurga itu di bawah dua kaki makmu. Jadi riwayat ni, riwayat An-Nasa'i ini dengan tajuk, dengan riwayat sanadnya hasan, sahih. Tapi al-jannatu tahta aqdamil ummahat dengan lafaz lagu ni ulama kata dhaif. Jadi hak ni hak masyhurnya. Jadi penat kita bila cari hadis ni rasa susah. Jadi hadis yang Muawiyah bin Jahimah ni kata hadisun hasan, berdasarkan kepada riwayat Imam Ahmad dan Nasa'i, dengan artinya Nabi kata, hubungilah ibumu, sesungguhnya syurga itu berada di bawah telapak kakinya. Jadi hadis ni kita tahu hadis Muawiyah tadi, dia mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nak pergi jihad. Dan seorang telah datang menghadap Abu Darda. Abu Darda ni seorang sahabat. Orang mari tanya dia. Dia tanya apa? Wahai Abu Darda, sesungguhnya aku telah berkahwin dengan seorang wanita, sedangkan ibuku telah memerintahkan untuk menceraikannya. Problem sungguh ni. Aku kahwin, mak aku tak berkenan, suruh cerai. Lalu Abu Darda radhiyallahu anhu menjawab, aku mendengar Rasulullah bersabda, seorang ayah adalah sebagai perantara menuju pintu syurga. Maka jika engkau mahu, maka ikutilah pintu tersebut, atau peliharalah dia. Dia kias. Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fasna' zalikal bab. Makmu, ayahmu tu duduk di tengah-tengah pintu syurga. Jadi kalau merasa nak masuk ke, ikutlah pintu tu. Dia kias. Hadis ni apa cerita ni? Hadis Abu Darda ni. Tengok keterangan di bawah tu. Keterangan di bawah, berdasarkan hadis ini bahawa seorang anak harus taat pada kedua orang tuanya jika orang tuanya memerintahkan untuk menceraikan istrinya dalam hal yang memang ada sebab yang dibenarkan oleh agama. Tengok, ada syarat. Dan cara yang demikian jika masyarakat akan dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan. Jadi syaratnya, isteri yang mau kahwin tadi tak semayang, tak puasa, tak tutup aurat, tak dengar kata, maka mak dia kata mu cerai isterimu. Kalau tidak, mu tak dengar kata aku. Pada waktu itu kita kena taat. Tak apa kalau isteri ni taat, isteri ni baik, tak pernah buat masalah. Masalahnya satu je. Apa dia? Dia duk taruh anak mak ngah tu, kita pergi menikah dengan orang lain. Dendam mertua kepada menantu. Maka ini tak perlu kita ikut. Kerana dendam manusia, seorang manusia yang ikut nafsu dia. Itu masalah. Tapi kalau dia suruh cerai dengan sebab-sebab tertentu, kerana agama, kerana sebab-sebab yang sangat apa ni, logik, maka pada waktu itu kita kena ikutlah dia. Hadis Abu Darda tadi, muhakkik dia kata diriwayat oleh Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Imam Tirmizi kata hadisun as-sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, salasu da'awatin mustajabat
la syakka fihinna. Da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladihi. Artinya 3 jenis doa yang akan diterima mustajab, yang tidak perlu dilagukan lagi. Yang pertama, doa mazlum, doa orang yang dizalimi, orang teraniaya. Orang dizalimi, dalam riwayat yang lain, walaupun orang ni kafir, kalau kita zalim pada dia, dia berdoa, Tuhan tolong, aku akan tolong orang ni. Ini bahayanya zalim pada orang. Hari ni jangan cuba buat zalim dengan kuasa yang ada di tangan kita, dengan apa cara pun. Yang kedua, doa orang musafir sehingga dia balik. Orang musafir, doa banyak-banyak. Yang ketiga, doa orang tua untuk anaknya. Doa yang paling mustajab, doa ayah, doa mak pada anak. Ni tidak, bila anak nak periksa, kita pergi jumpa orang lain, ustaz tolong doa anak saya. Apa sebab? Nak periksa, nak exam. Kita apa yang tabiu lah, bolehlah saya doa sebagai tolong. Tapi saya nak tanya, makcik doa ke tak? Tak. Tak mahu saya. Mak dia lah orang yang paling mustajab doa untuk anak. Ni kita tak pergi upah ke ustaz tu, ustaz ni, tok lebah tu, tok lebah ni. Tok lebah pula doa, bila-bila doa duk teringat 50 ke 10, 50 ke 10. Bila nak mustajab doanya, dia nampak biru ke merah, biru merah, tak jadi. Dia kena doa ikhlas. Tapi doa ibu di munajat di tengah malam, doa yang ikhlas, mari daripada hati, terus langsung ke pintu langit. Besar tak besar? Baik. Hadis yang berikutnya, al khalatu bi manzilatil ummi. Nabi kata makcik, mak saudara, perempuan, adik-beradik mak kita tu berada sedarjat dengan ibunya. Jadi kalau mak tak ada, mak saudara pun kita kena hormat juga pada dia. Hadis ini riwayat Imam Bukhari yang tidak ragu lagi tentang kesahihannya. Maksudnya dalam rangka berbuat baik kepada ibu, maka makcik, siapa dia makcik? Anti kita, mak saudara kita pun harus diperlakukan dengan baik.